Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala wa radallahu ma'anna walidina wa masyaikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bersama dalam PDPR Manhaj Ulum dalam ilmu mantik. InsyaAllah kita akan susun satu kelas juga untuk usul fiqh, tetapi yang mengajarnya adalah Ustaz Fawaz bin Fadil. InsyaAllah nanti saya akan update dari masa ke semasa. Jadi malam ni kita akan mula dengan kitab Manhaj Al-Ulum Al-Islamiyah bagi tingkatan 4, iaitu pada bahagian mantik. Tak? Jadi buka pada muka surat 2, iaitu Darsul Awal. Jadi dalam ilmu mantik ini kita akan belajar tentang ilmu mantik dari segi sejarah perkembangannya, kemudian dilalah, kemudian berkenaan dengan alfaz, iaitu kemudian Qulatul Khams dan juga ta'arif. Okay, sebelum itu saya bagi sedikit mukadimah tentang ilmu mantik. Jadi dalam ilmu mantik kita ada dua komponen yang penting, iaitu pertama komponen mabadi dan juga maqasid. Okey, mabadi ini adalah berkenaan dengan prinsip ataupun asas yang dipelajari, bukan bertujuan untuk perkara tersebut, tetapi adalah dia memberi penjelasan ataupun bantuan ataupun material kepada al-maqasid. Jadi kalau kita tahu dalam ilmu mantik dia ada mabadi dan juga ada maqasid. Jadi mabadi ilmu mantik iaitu perbincangan tentang dalam ilmu mantik terbahagi kepada dua, tasawurat dan juga tasdiqat. Jadi dalam tasawurat dia ada mabadi dan juga maqasid. Jadi mabadi tasawurat itu adalah dilalah dan juga alfaz dan juga Qulatul Khams. Manakala maqasid dalam tasawurat, iaitu tujuan kita pelajari ilmu mantik itu dalam bab tasawurat, itu adalah untuk kita mendefinisikan sesuatu ataupun untuk kita ada kemahiran untuk melakukan ataupun membuat definisi bagi setiap perkataan ataupun setiap objek. Itu tujuan kita pelajari dalam bab tasawurat. Okay, kemudian dalam bab tasdiqat yang akan kita pelajari dalam masa tingkatan 5 nanti, dia punya mabadi dia, asas dia adalah berkenaan dengan qadhiyah. Qadhiyah syartiyah, qadhiyah hamliyah. Kemudian maqasid ataupun tujuan daripada kita mempelajari dalam bab tasdiqat ini adalah kita menghasilkan kias. Itu tujuan dia. Sebab kita tengok ramai yang belajar mantik, dia tidak tahu mana komponen yang dikatakan sebagai instrumen di dalam ilmu mantik dan mana tujuan ataupun objektif daripada pengajian ilmu mantik. Jadi malam ni kita jelaskan tujuan kita belajar mantik dalam bab tasawurat, iaitu adalah untuk menghasilkan ta'rif. Manakala dalam bab tasdiqat adalah untuk kita menghasilkan Allahumma salli al-qiyas, iaitu istidlal, yang disebut sebagai pembuktian dalil. Jadi kita kena jelas benda ni, barulah kita faham tujuan daripada pengajian ilmu mantik tersebut, supaya ada hasil dia, bukan hanya kita pelajari kerana peperiksaan semata-mata. Sebab kamu beruntung, kamu belajar ilmu mantik ni pada umur yang muda, waktu tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan mana sebelum ini, generasi sebelum ni tak pernah belajar ilmu mantik pun secara detail macam kamu belajar ni. Jadi dia akan membantu kamu, sebab ilmu mantik ni dia adalah ilmu miftah, ilmu kunci, anak kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Dia boleh membantu kita untuk memahami kitab-kitab turas, memahami kitab-kitab usul fiqh, memahami kitab-kitab ilmu kalam, mengetahui kaedah istidlal yang digunakan oleh ulama akidah dan juga ahli falsafah dan juga ulama usul, iaitu ulama ataupun ulama fuqaha. Dan ilmu mantik ini adalah ilmu yang sangat membantu kita dalam memahami secara keseluruhan khazanah ilmu-ilmu Islam. Sebab lepas pada kurun ke-400 Hijrah ataupun 500 Hijrah ke atas,
ilmu mantik ini dia dijadikan sebagai metodologi dalam penulisan dalam setiap bidang ilmu, ilmu kalam, ilmu usul fiqh dan ilmu-ilmu yang lain. Hatta dalam ilmu lughah juga di situ ada pengaruh ilmu mantik. Jadi jangan kita khawatir, kita ingat kita belajar ilmu mantik ni dia adalah ilmu asing, ilmu yang terkeluar daripada Islam, ilmu yang diambil daripada Greek dan sebagainya. Itu hanyalah dakwaan-dakwaan yang tidak betul. Walaupun ada hujah-hujah mereka, tetapi nanti kita akan jelaskan kenapa ulama Islam menerima ilmu mantik ini di dalam mereka punya metodologi. Metodologi ni kaedah kajian ataupun kaedah berfikir dalam mengistimbatkan hukum dan sebagainya. Okey, jadi itu serba sikit berkenaan dengan mukadimah kita malam ini, dan insya-Allah kita akan baca kitab kita berkenaan dengan ilmu mantik. Okey, di sini kita akan belajar tentang zikru makanatil aqli fil Islam, iaitu kita akan menyebut tentang kedudukan akal di dalam Islam. Kemudian poin yang seterusnya, bayanu ta'rif ilmu mantik wa mawdu'ihi wa ahamiyatihi, iaitu menjelaskan definisi ilmu mantik, topik perbahasannya dan juga kepentingan ilmu mantik tersebut. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang bayanu nash'atil ilmu mantik, iaitu menjelaskan tentang perkembangan ilmu mantik secara ringkas. Bayanu nabdatul qasirah an syakhsiyati Aristo. Aristo ni ada Aristotle, wal Farabi, wa Ibn Sina, wal Imam Ghazali, iaitu menjelaskan tentang latar belakang secara ringkas berkenaan dengan beberapa individu seperti Aristotle, Farabi, Ibn Sina dan juga Imam Ghazali. Yang seterusnya, syarhul ikhtilaf ulama fil hukmi ta'lim ilmu mantik, iaitu kita menjelaskan tentang perbezaan pendapat ulama dalam penentuan hukum mempelajari ilmu mantik. Kemudian tawdihul ahammiyah ilmu mantik fi hayati yaumiyah. Yang pertama berkenaan dengan makanatul aqli fil Islam. Okey, kenapa di sini dijelaskan tentang kedudukan akal dalam Islam? Sebab ilmu mantik ini mempunyai kaitan yang sangat-sangat rapat dengan akal, sebab dia adalah ilmu berkenaan dengan bagaimana kita menggunakan akal dengan betul. Sebab ilmu mantik ini dia mensistematikkan pemikiran manusia, sama ada pemikiran yang betul dan ataupun pemikiran yang salah. Jadi dengan ilmu mantik lah kita dapat mengetahui kebenaran dan juga kesalahan dalam berfikir. Kesalahan di dalam berfikir ini kita namakan sebagai falasi. Di sini diterangkan akal sebab mantik itu mempunyai kaitan yang rapat dengan akal. Sebab mantik itu adalah kaedah bagaimana manusia menggunakan akal dengan betul. Sebab bila kita berfikir, tak semestinya pemikiran kita itu betul. Sebab pemikiran ini terbahagi kepada dua, pemikiran yang betul dan juga pemikiran yang salah. Sebab ada orang yang sesat menggunakan akal, ada orang yang benar ataupun betul bila dia menggunakan akal. Jadi penggunaan akal itu mestilah didasari dengan metodologi ataupun kaedah berfikir dengan betul. Okey, itu matlamat dijelaskan tentang kedudukan akal di sini. Okey, laqad ihtamma Islamu bil aqli ihtimaman kabiran. Maksud Islam menitik beratkan tentang akal dengan sangat beratlah, maksudnya sangat penting, sehingga Allah SWT berfirman, wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah SWT menjelaskan kepada kita berkenaan dengan ayat-ayat ataupun tanda-tandanya, la'allakum, mudah-mudahan kamu daripada kalangan mereka yang berfikir. Jadi lafaz akal di dalam Al-Quran ini tidak ada yang disebut secara isim, secara kata nama, tetapi semuanya digunakan dalam bentuk fa'al. Ta'qilun, tubsirun, apa lagi, afala yanzuru na ila ibadi kaifa khuliqat. Jadi semua tentang berfikir itu dia adalah merujuk kepada aktiviti berfikir, bukannya perkataan isim ataupun kata nama itu digunakan. Dia adalah lafaz yang berbentuk isim yang bermaksud mesti kita melakukan perkara tersebut. Okay, jadi kewajipan berfikir ini adalah sangat jelas sebab terdapat berpuluh-puluh ayat di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berfikir, iaitu menggunakan akal. Jadi akal ini adalah instrumen
alat yang kita gunakan untuk kita gunakan untuk mengenal Allah SWT. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita menghasilkan keyakinan di dalam diri. Set ni macam mana? Okay, siapa yang tak boleh masuk Facebook tu, dia boleh tengok dekat Google Meet lah. Okay, yad'unallahu illa istiqdamil aqli biqaulihi la'allakum ta'qilun. Jadi Allah SWT menyeru manusia untuk menggunakan akal dengan firman-Nya la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu berfikir. Wastikhdamu sirah fi'liyah liihtimamihi bil amaliyatil aqliyah katafakkuri wan nazar. Jadi macam saya sebut tadi, penggunaan sirah ataupun bentuk ayat fi'liyah itu menunjukkan bahawasanya betapa menitik beratkan tentang aktiviti akal itu, seperti katafakkuri, seperti berfikir, dan juga wan nazar, itu pemerhatian. Dia, maksud dia berfikir jugalah. Waja'ala islamul aqli waja'ala al-islamu al-aqla manata taklif. Maka Islam menjadikan akal ini sebagai manat. Illah, manat ni adalah illah ataupun sebab, punca kepada taklif, pensyariatan. Maksudnya kalau seorang itu berakal, maka barulah dikira sebagai mukallaf. Antara syarat mukallaf, dia mesti berakal, baligh. Jadi akal ini adalah merupakan salah satu syarat sebagai seorang yang mukallaf. Jadi ini menunjukkan betapa akal itu mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam agama Islam. Fala yatawajjahu al-khitab asy-syar'i ila al-uqala illa lil-uqala min al-bashar bainama yasqutu taklif wa tartafi'u. Sekejap, mana dia? Kita punya kitab kita. Okey. Wa tartafi'u mas'uliyah an faqidai hadhihi ni'mah. An faqidi hazihi ni'mah. Jadi Islam menjadikan akal ini punca ataupun sebab kepada taklif, iaitu sesuatu yang dipertanggungjawabkan, iaitu berkenaan dengan syariat. Maka khitab syar'i ini, contoh Allah Ta'ala suruh aqimus solah wa atuz zakah, itu semua dipanggil sebagai khitab syar'i. Bila Allah SWT menyuruh manusia, maka dipanggil sebagai khitab syar'i bagi orang yang berakal sahaja daripada kalangan manusia. Jadi kalau ada daripada kalangan manusia yang tidak berakal, maka mereka ini tergugur mereka punya kewajipan mereka, ataupun sebagai tidak digelar sebagai seorang mukallaf, dan terus dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam syurga dengan tanpa hisab. Bainama yasqutu taklif wa tartafi'ul mas'uliyah an faqidi hazihi ni'mah. Jadi orang yang hilang perkara ini ataupun tidak ada akal bagi mereka, maka gugurlah kewajipan mereka. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, an Aisyah anna Rasulullah SAW qala rufi'al qalam 'ani thalathah 'anil na'imi hatta yastayqadha wa 'anil saghiri hatta yakbur wa 'anil majnuni hatta ya'qil aw yufiq. Daripada Aisyah mengatakan bahawasanya Rasulullah mengatakan terangkat qalam daripada 3 golongan, iaitu pertama, golongan yang tidur sehinggalah dia bangun. Maksudnya orang yang tertidur, dia tidur sebelum masuk waktu. Dia kena tidur sebelum masuk waktu, jangan tidur selepas masuk waktu. Itu berdosa. Kalau dia tidur sebelum orang masuk waktu, kemudian dia terjaga selepas keluar waktu, habis waktu, maka tidak ada dosa pada dia. Maksudnya dia tidak sengaja. Okey. Kemudian wa anis saghiri, daripada orang yang kecil sehinggalah dia dewasa, iaitu balighlah. Wa anil majnuni hatta sehinggalah dia yaqila au yufiq, sehinggalah dia berfikir ataupun dia sedar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Okey, ini antara hadis yang merupakan dalil kepada bagaimana akal itu adalah merupakan asas kepada taklif. Okey. Kemudian kita tengok ta'rif ilmu mantiq. Okey. Ta'rif ilmu mantiq huwa qawanin ta'simu mura'atuha az-zihna 'anil qata' fi tafkir. Okey, ni penting ta'rif ni kita kena hafal. Kalau boleh hafal terus, sebab ta'rif ni dia tidak akan berubah sampailah hari kiamat kelak. Dan banyak ifadah ataupun faedah yang kita perolehi daripada definisi ini.
iaitu qawanin, dia adalah undang-undang. Qawanin. Ta'simu mura'atuha, sekiranya undang-undang ini dipelihara, maka dia akan menjaga akal daripada melakukan kesalahan di dalam berfikir. Okey. Jadi qawanin ni apa? Qawanin ni adalah dia adalah amrun kulli, iaitu perkara yang kulli ataupun undang-undang yang kulli, yang mana dia menjaga semua apa panggil, kaedah-kaedah. Dia kadang-kadang ulama mantik mengatakan qawanin ini adalah kinayah, sebenarnya dia bukanlah qawanin tapi dia adalah qawaid, lebih kepada qawaid, kaedah-kaedah yang disusun oleh ulama mantik. Ulama mantik ni mereka panggil sebagai al-manatiqah. Itu dia punya jamak dia, al-manatiqah ataupun al-mantiqiyun, ulama mantik, yang mana undang-undang ini ataupun kaedah-kaedah ini dia akan memelihara. Bukan bermaksud maksum di situ tidak melakukan kesalahan, tetapi sekiranya undang-undang itu dipelihara. Jadi ilmu mantik ini juga dia adalah disebut sebagai alatun qanuniyah, alat qanun. Dia adalah alat qanun, alat undang-undang, yang mana kalau kita guna alat ini betul-betul, barulah kita terselamat daripada melakukan kesalahan. Dia seperti mana sekiranya kita belajar nahu, kemudian kita menjaga hukum hakam dalam ilmu nahu, maka kita akan terselamat daripada melakukan kesalahan dalam bahasa Arab. Contoh, sekiranya benda itu marfu', kita rafu'. Sekiranya dia mansub, kita mansub. Sekiranya dia maf'ul bih, kita jadikan dia sebagai maf'ul bih. Sekiranya dia fa'il, kita jadikan dia fa'il. Itu dari sudut apa panggil, terpelihara kalam tadi berdasarkan kepada keadaan kita dalam kita memelihara kaedah ataupun konun tersebut. Okey. Jadi dia bertujuan untuk memelihara akal daripada melakukan kesalahan di dalam berfikir. Okey. Ada orang nak masuk lagi ni. Okey. Mana dia? Okey, maudhu' dia. Maudhu' dia adalah isu yang dibincangkan ataupun topik yang dibincangkan dalam ilmu mantik. Ma'lumati at-tasawwuriyati wa tasdiqiyati min haitsu innaha tusilu ila al-majhum tasawwuri wa tasdiqi, iaitu maklumat yang ataupun maklumat yang diketahui dari sudut aspek tasawwuriyah, mengetahui hanya konsep sahaja, wa tasdiqiyah, iaitu melalui kita menghukum sesuatu, ataupun kita katakan sebagai at-tasdiq ataupun al-hukmu far'un at-tasawwuri. Tasdiq itu adalah, ataupun dalam kita nak menghukum sesuatu, maka cabangnya adalah tasawur. Jadi tasawur ni kita hanya mengetahui benda tersebut secara konsep, dan kita tahu benda tersebut dengan tanpa menghukum. Jadi dia adalah maklumat yang kita perolehi secara mengetahui dan juga menghukum dalam bab tasdiqiyah, min haitsu, daripada sudut perkara-perkara ini, innaha itu kembali kepada hak, itu adalah al-maklumat, benda perkara-perkara yang diketahui, tusilu ilal majhul, yang membawa kepada majhul tasawuri, maksudnya yang apa, tusilu ilal majhul, sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang perkara yang kita tidak ketahui secara tasawuri dan juga tasdiqi. Contoh saya bagi contoh. Okey, kita nak kata al-alam hadis, kita nak kata alam itu baharu, ataupun kita ambil contoh lah, alam tu mungkin contoh dalam ilmu kalam, kamu susah nak faham. Okey, contoh kita ambil kias mantiki yang digunakan di dalam ilmu usul fiqh. Okey, kita nak kata air ketum itu haram. Okey, air ketum haram itu adalah matlub, sesuatu yang kita belum ketahui. Ini disebut sebagai majhul. Okey, jadi macam mana ulama mengistimbatkan air ketum itu haram adalah menggunakan kias mantiki. Okey, kita katakan di sini air ketum memabukkan. Okey, itu adalah muqaddimah sughra. Kemudian ini adalah maklumah yang diketahui lah. Ini disebut sebagai al-maklumah
tasdiqiyah. Okey, maklumah tasawuriyah iaitu kita tahu apa itu air, apa itu ketum. Air ketum tak contoh ni tak berapa baik tapi tak apalah. Jadi mudah faham. Air ketum memabukkan, iaitu adalah maklumat tasawuriyah. Air ketum kita faham apa itu, kita boleh tasawur apa itu air ketum, iaitu air yang diproses daripada daun ketum yang direbus, kan. Maka itu kita faham maklumat tasawuriyah. Kita nak jelaskan maklumat tasawuriyah tu apa. Kita faham air dan juga kita faham ketum, dan kita faham perkataan memabukkan. Okey, memabuk ni itu hilang akal. Okey, kita faham dulu itu dipanggil sebagai maklumat tasawuriyah. Kemudian maklumat tasdiqiyah iaitu kita menghukum air ketum memabukkan. Iaitu kita meletakkan nisbah memabukkan itu kepada air ketum. Maka di situ dipanggil sebagai maklumat tasdiqiyah. Okey, jelas Okey, kemudian daripada mukadimah sughra tadi kita dapat mukadimah kubra pula, iaitu setiap yang memabukkan itu adalah haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Maka kita faham maklumat tasawuriyah apa? Setiap yang memabukkan itu kita dah faham. Kemudian adalah haram, kita juga faham maksud dia. Kemudian maklumat tasdiqiyah daripada qadiyah yang kedua ini kita juga faham bahawasanya yang setiap yang memabukkan ada kita meletakkan nisbah haram kepada setiap yang memabukkan itu, maka dipanggil sebagai maklumat tasdiqiyah. Dengan maklumat tasawuriyah dan juga tasdiqiyah inilah yang membawa kepada majhul tasawuri dan juga tasdiqi, yang jadi natijahnya adalah air ketum adalah haram. Sebab air ketum memabukkan. Setiap yang memabukkan adalah haram, maka air ketum adalah haram. Jadi ini yang dimaksudkan sebagai tusilu ilal majhul tasawuri wa tasdiqi, yang membawa kepada majhul tasawuri dan juga tasdiqi. Okey, jelas tentang perkara tersebut, tentang maudhu'. Kita nak bagi tahu detail satu persatu berkenaan dengan perkara ini. Okey, ahamiyatuhu, kepentingan ilmu mantik. Ismatul zihni anil qata'i fit tafkir. Okey, ini ada di dalam definisi ilmu mantik, iaitu memelihara akal daripada melakukan kesalahan di dalam berfikir. Sebab dengan ilmu mantik kita tahu menyusun setiap alfaz, kemudian dilalahnya, kemudian kita menyusun kias berdasarkan kepada ashkal dan juga darbun, bentuk, sama ada daripada sudut surah dan juga madah. Nanti kita akan tengok detail itu dibincangkan dalam tingkatan 5. Cuma kita sentuh supaya kita ada gambaran tentang perkara ini. Okey, kalau siapa-siapa tak faham boleh tanya soalan direct pun tak apa, soalan pun boleh. Okey, kemudian okey, berkenaan dengan ilmu mantik. Okey, ini yang saya sebut tadi. Ilmu mantik terbahagi kepada dua, iaitu pertama tasawur, yang bahagian yang kedua adalah tasdik. Jadi apa itu tasawur dan juga apa tasdik? Ini adalah pembahagian ilmu mantik secara umum. Okey, tasawur wa idrakul mufradi min ghairi hukmi alaihi bi isbatin au nafi, iaitu mengetahui mufrad, single word ataupun satu perkataan, min ghairi hukmi alaihi, dengan tanpa menghukum ke atasnya, bi isbatin sama ada mengiyakan ataupun menafikan. Isbat itu kita kata mengiyakan ataupun membenarkan ataupun menafikan atau nafi. Seperti kita perkataan al-wardah disebut di sini, bunga. Kita mengetahui bunga itu apa. Okey, dan juga kita mengetahui madrasah itu apa. Al-bait. Okey, daripada perkataan ini maka kita dapat menghasilkan definisi bagi setiap perkataan. Contoh perkataan madrasah, huwa mabna lit talabah, ataupun bangunan sekolah ataupun bangunan untuk pelajar. Jadi dalam ilmu mantik kita akan belajar tentang kuliatul khams, dan itulah perkataan-perkataan yang kita guna. Okay, di sini contoh-contoh ini dibagi secara umum dahulu. Apa itu mufrad? Maksud kita faham daripada perkataan wardah itu adalah bunga, madrasah itu sekolah, al-bait itu adalah rumah. Dari sudut single benda tersebut. Kemudian misal
bagi tasdik wa idrakun nisbah al-hukmiyah, iaitu mengetahui nisbah hukmiyah. Kita meletakkan hukum di antara contoh dibagi sini al-wardatu nabat. Bunga itu adalah tumbuhan. Madrasah jamilah, iaitu kita menghukum jamilah ini kepada sekolah. Sekolah itu cantik. Cantik kepada sekolah. Itu maksudnya idrakun nisbah al-hukmiyah di antara madrasah dan juga jamilah. Baitul kabir, rumah itu besar. Ini contoh-contoh yang diberi. Okay, ini senang saja. Kalau boleh ingat saja. Ilmu mantik itu terbahagi pada tasawur. Yang mana tasawur itu terbahagi kepada dua pula, iaitu alfaz dan juga dia punya mabadi dan juga maqasid yang saya bincang tadi. Tujuan daripada tasawur itu adalah untuk kita buat definisi. Manakala tasdik pula adalah qadiyah, dia punya mabadi dia, dan maqasid dia adalah qiyas. Ini tidak disebut dalam kitab ni lah. Okey. Nash'atu ilmu mantik, perkembangan ilmu mantik. Ilmu mantik minal ulumil qadimah allati yamtaddu tariquhu munzu ma qabla al-midadi bil quruni hatta yaumina haza. Okey, ilmu mantik adalah ilmu klasik ilmu klasik yang mana tarikhnya itu sejarahnya itu bermula sejak daripada sebelum Masihi. Milad ni sebelum Masihi, dengan beratus kurun sebelum itu sehinggalah pada hari ini. Okey. Ini dipecah kepada 3 bahagian. Okey, kamu kena faham ilmu mantik ini dia adalah, kenapa kita katakan ilmu mantik ini bermula pada zaman Greek. Yunani ni zaman Greek. Yunani. Kalau bahasa Melayu kita panggil Yunani, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil Greek. Kemudian zaman Islam, kemudian zaman moden. Okey, kenapa ilmu mantik ini bermula pada zaman Greek? Okey, sebab ilmu mantik ini adalah ilmu pemikiran. Ilmu ini wujud setelah mana wujudnya manusia. Itu secara umum. Kemudian manusia ini dia berfikir tentang bagaimana kaedah dia berfikir, dia mencari, menentukan kaedah tersebut. Kemudian ilmu ini ditulis oleh Aristotle, Socrates dan juga anak-anak murid dia, Aristotle dan sebagainya di zaman Greek. Jadi sebelum itu ada mantik tak? Ada, tetapi bukti tidak menunjukkan adanya ilmu mantik yang ditulis sebelum zaman Yunani. Jadi nak kata di sini ilmu mantik itu bukanlah ilmu yang direka cipta oleh orang Greek ataupun direka cipta oleh Socrates. Dia adalah ilmu insani, ilmu manusia. Bila mana manusia hadir, manusia itu wujud, maka ilmu mantik juga wujud. Cuma ilmu itu disistematikkan dan diistilahkan dengan istilah bahasa-bahasa Greek. Ini yang ramai yang salah faham. Dia anggap ilmu mantik ni bukan ilmu Islam. Ilmu mantik ni bukan ilmu Al-Quran. Ilmu mantik ni bukan ilmu hadis. Bukan ilmu asal usulnya Muslim. Tidak. Dia kita mengatakan ilmu mantik ini dia adalah ilmu alat. Dia seperti mana ilmu matematik, ilmu perubatan, ilmu pembinaan, architecture dan juga ilmu-ilmu berkenaan dengan biologi dan kimia dan sebagainya. Dia umpama ilmu tersebut. Ilmu ini muncul dalam sejarah tamadun manusia berdasarkan kepada perkembangan pemikiran manusia pada ketika itu. Jadi macam itu juga ilmu medik. Contohnya kita warisi daripada orang-orang Greek, kemudian diwarisi daripada orang Greek, warisi daripada orang China, tamadun yang lebih lama, Mesopotamia dan sebagainya, tamadun-tamadun, sehinggalah ilmu Greek ini masuk ke dalam dunia Islam, kemudian dipindahkan ke barat, kemudian dia jadi ilmu yang berkembang kepada keseluruhan manusia. Jadi dia ilmu ini dia tidak ada bangsa, tidak ada agama. Dia adalah ilmu untuk semua. Dia bersifat universal, bersifat sejagat. Dia tidak ada jinsiah, dia tidak ada diniyah, tidak ada agama. Cuma tokoh-tokoh dia sahaja yang ada agama dan juga ada bangsa, ada negara. Tapi sekiranya ilmu ni dikembangkan oleh
orang India ke sebagainya, itu tidak ada masalah. Sebab itu ulama kita mengambil ilmu ini daripada orang Greek untuk dijadikan sebagai metodologi. Seperti mana kita mengambil ilmu medik daripada orang Greek, dan juga ilmu-ilmu yang lain daripada orang Greek, seperti ilmu geometri, ilmu apa lagi linear, persamaan linear dan sebagainya. Kemudian ulama Islam kembangkan ilmu itu dan sistematikkan, sehinggalah dia menjadi satu ilmu yang sangat-sangat berguna kepada umat Islam dalam memahami tentang teks-teks termasuk Al-Quran dan juga hadis. Contoh dalam bab dilalah dan sebagainya. Okey. Kemudian kita tengok satu persatu. Okey, macam mana munculnya ilmu mantik ini pada zaman Greek? Okey. Fi qarni al-khamis qabla al-milad qaddama ila Athena asimah biladil Yunani qaumun minal musta'marat ad-daulah al-Yunaniyah yulaqabuna bis-sufastaiyin wa bathu fi nasi afkaran sayyi'atan wa ja'alu miqyasul khair wal syar huwa shakhsu nafsuhu wa kana gharaduhum min dhalika qalbul daulah al-Yunaniyah wal qada' ala aqaidiyah ad-diniyah. Okey, pada kurun kelima sebelum Masihi telah muncul satu golongan ke Athens. Athena ni Athens, satu bandar ibu negeri negara Greek ataupun Yunan. Satu kaum yang bertujuan untuk menjajah negara Greek ini. Mereka ini dinamakan sebagai golongan Sophist ataupun Sophastoion, yang mana mereka ini datang untuk menyebarkan pemikiran yang tidak betul. Waja'alu miqyas luqat, dan mereka ini menjadikan ukuran kebaikan dan juga kejahatan ataupun nilai lah. Maksud ukuran nilai kebaikan dan juga kejahatan itu adalah individunya. Wa kana gharaduhum, dan tujuan mereka itu adalah untuk menjatuhkan kerajaan Greek, kerajaan Yunania, wa qada', dan juga menentang segala i'tiqad ataupun akidah agama yang dipegang oleh masyarakat Greek pada ketika itu. Okey, sedikit penjelasan tentang Sophastoion. Sebenarnya Sophastoion ni dia ada 3 golongan. Pertama disebut sebagai Al-Indiyah. Al-Indiyah ini yang dimaksud sebagai menjadikan kebenaran itu menurut individu. Itu dipanggil sebagai Al-Indiyah. Okay, golongan yang kedua adalah golongan pertama Indiyah, iaitu yang menjadikan kebenaran ataupun nilai mengikut individu, nisbi. Okay, golongan yang kedua dipanggil sebagai Al-Inadiyah. Tadi Indiyah, yang kedua adalah Inadiyah. Inad ni adalah golongan yang mengingkari kebenaran. Maksud kalau kita kata hari ini siang, tak, dia kata malam. Kita kata ini air, tak, dia kata ini api. Jadi kebenaran itu dia akan bercanggah dengan kebenaran. Golongan yang ketiga dipanggil sebagai Al-Adriyah. Ini golongan yang tak tahu apa, unknown, nothing. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tak tahu kebenaran itu apa, kepalsuan itu apa. Dia tak ada nilai langsung, tidak ada apa pengetahuan bagi dia. Itu 3 golongan dipanggil sebagai golongan As-Sophastoiyah. Okey, jadi golongan ni ada lagi. Golongan ini adalah merupakan penyakit pemikiran. Setiap zaman ada sahaja golongan ini. Cuma dia berbeza dari sudut individu, berbeza dari sudut bahasa, nama, dan juga kalau di zaman Islam dahulu dipanggil sebagai golongan Al-Hashawiyah. Golongan Al-Hashawiyah. Dia juga ada ciri-ciri, 3 ciri-ciri yang ada pada golongan Sophastoiyah. Okey. Yang ni tak apa. Kalau kamu ini sebagai maklumat tambahan je, tidak ada ditanya dalam persoalan, dalam soalan nanti. Wa mazalu kazalika hatta zahara falasifa Yunan faqada Sokrat ala tilka al-afkar as-sayyi'a wa bayyana lin-nas tariqal haqq min al-batil wa ishtaghala bi istintaj al-qawaid min al-as'ilati talamizihi fa asbata haqa'an al-haqa'i asy' as-sabitah summa taba'a Aflatun tariqatul ustazi as-Sokrat. Okey, kemudian
ahli-ahli falsafah ni bila muncul Sokrat ini, maka dia menentang golongan Sufasta'iyun ini. Maka melalui afkar menentang golongan Sufasta'iyun ini yang mendatangkan pemikiran-pemikiran yang sesat ini, dan menjelaskan kepada manusia bagaimana kaedah untuk mengetahui tentang kebenaran daripada kebatilan. Washtaghala, dan dia berusaha menghasilkan qawaid. Sebab tadi kita tengok dia tulis kitab-kitab dia, kemudian kitab-kitab tersebut disambung tulis oleh anak murid dia, Aflatun, Aristotle. Itu berkenaan dengan menyusun kaedah-kaedah untuk menjawab persoalan bagi pelajar-pelajar dia. Okey, mereka ini dinamakan sebagai falsafah masyaiyah, iaitu mereka ini ahli falsafah yang mengajar anak-anak murid dia dalam keadaan berjalan. Maksudnya dia ajak anak murid dia berjalan di taman, kemudian mengajarkan dia tentang ilmu mantik ataupun kaedah berfikir, tentang kewujudan, tentang alam, tentang ketuhanan, tentang falak, tentang astronomi, semua bidang ilmu, hatta dalam bab medik. Okey, kemudian fa'asbata, kemudian dia menetapkan di sana adanya haqaiq asya, iaitu kebenaran bagi semua perkara. Maksudnya tentang kewujudan Tuhan, tentang sebab musabab, tentang apa lagi, tentang qawanin akliyah, iaitu berkenaan dengan setiap sebab ada musabab, setiap qanun huwiyah, maksud qanun zatiyah, semua benda ada zat dia, ada entiti dia, ada orang panggil apa, ada ciri-ciri. Kemudian di situ juga tentang perbahasan tentang al-maqulat dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh anak murid dia, tariqah ustazihi Sokrat. Kemudian Plato ini adalah anak murid kepada Socrates. Dan ada satu nama yang tidak disebut sini, iaitu Aristotle. Aristotle inilah yang banyak menulis buku-buku berkenaan dengan ilmu mantik, seperti buku kategoris, buku apa lagi Prolegomena, iaitu berkenaan dengan Al-Muqaddimah. Ini buku tentang tasnifat, iaitu kategoris yang disusun berdasarkan kepada idea-idea yang disampaikan oleh Socrates. Okay. Saya ingat Aristotle juga adalah merupakan nama yang penting yang tidak disebut di sini. Okey. Kemudian zaman Islam. Okey, jelas macam mana munculnya ilmu mantik. Sebab ilmu mantik ini muncul untuk nak melawan pemikiran-pemikiran yang tidak betul. Golongan-golongan yang merosakkan pemikiran. Contoh, kita kata 1 tambah 1 2. Tapi golongan Sufasta'iyun ni dia kata tidak, 3. Kosong, 4. Sedangkan 1 tambah 1 itu adalah kebenaran yang nyata, dia adalah 2. Kemudian kita katakan dunia ini, kita ini ada pencipta, maka dia juga ingkar. Jadi bila mereka ingkar, maka terpaksalah Socrates ini menyusun kaedah-kaedah berfikir supaya dapat mempertahankan kebenaran tersebut dan menyanggah, mengkritik golongan Sufasta'iyun ini. Jadi sebab itulah munculnya pemikiran ataupun kaedah-kaedah berfikir ini, dengan sebab untuk nak melawan penyakit-penyakit pemikiran. Jadi dia seperti mana vaksin lah. Vaksin ni tujuannya adalah untuk melawan virus-virus. Contoh vaksin COVID-19 ini untuk nak melawan COVID-19. Kita katakan penyakit pemikiran itu seperti mana virus-virus yang masuk di dalam otak manusia dan merosakkan pemikiran. Menafikan tentang nilai baik, buruk, menafikan tentang Tuhan, menafikan tentang haqaiq, kebenaran. Jadi tujuan ilmu mantik itu adalah untuk nak mengisbatkan perkara ini. Okey, untuk nak menyelesaikan masalah yang muncul pada zaman tersebut. Okey, jadi ilmu mantik ini dia tidak muncul secara kita kata sebagai ilmu yang direka-reka. Dia adalah ilmu yang realiti, ilmu yang haqaiq, hakikat yang memang diperlukan oleh manusia untuk menentukan kebenaran dan juga kesalahan di dalam berfikir. Dia juga ilmu yang bertujuan untuk nak menilai pemikiran orang lain. Itu antara fungsi ilmu mantik. Okey, kemudian zaman Islam.
Kamu kena ingat macam tu je. Zaman Greek, apa masalah yang berlaku? Muncul golongan Sophistoion, kemudian muncul Socrates yang bertujuan untuk nak melawan golongan Sophistoion ini. Kemudian idea-idea itu diteruskan oleh anak murid dia, Aristotle dan juga Plato. Okey. Itu antara poin yang penting untuk kita ingat kalau soalan tanya tentang hal tersebut. Okey, dalam asrul islami pula, lam yashtaghil muslimuna bil qawanin al fikra bil qawanin fikri illa fil asr al awal abbasi wa yu'rafu bil asr tarjamah wa tadwin. Fakana min dimni ma tarajjamuhu minha ilma mantiq. Okey, dia kata umat Islam sebelum pada zaman awal umat Islam, mereka tidak menyebutkan diri mereka tentang ilmu berkenaan dengan undang-undang berfikir ini, kecuali bermula pada zaman awal Abbasi. Sebab apa? Sebab ulama Islam ataupun umat Islam pada zaman Rasulullah, mereka ini hidup dengan Rasulullah, dan setiap masalah mereka dipandukan oleh Rasulullah. Sekiranya ada masalah dan sekiranya muncul perkara-perkara yang tidak difahami, maka mereka akan rujuk, dan di sana tidak ada golongan-golongan yang datang menyesatkan seperti mana golongan Sophistoion. Jadi mereka ini hidup dalam keadaan yang sejahtera, bersih daripada anasir-anasir luar. Tapi bila mana berlakunya futuhat, pembukaan kota-kota besar ini, mula masuk pemikiran di dalam dunia Islam. Munculnya ajaran-ajaran batiniyah, munculnya falsafah-falsafah, munculnya golongan Syiah, munculnya golongan ataupun agama-agama yang lain, maka menyebabkan di situ muncul perdebatan-perdebatan tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang hari kiamat, tentang bukti ataupun dalil tentang pencipta. Maka barulah umat Islam ni, bila dia membuka kota-kota besar, mereka jumpa khazanah-khazanah ilmu seperti ilmu mantik, ilmu falsafah, ilmu medik, ilmu geometri, handasah ni architecture, pembinaan dan sebagainya. Jadi bermulalah penterjemahan. Okey. Adakah perbuatan pun boleh termasuk dalam tasawuf? Okey, perbuatan tidak. Okey, ada soalan banyak kita baca. Ustaz, tasdikiyah boleh juga dikatakan sebagai mubtada' dan khabar kan? Ke salah sebab macam berkaitan apa? Okey. Okey, dalam qadiyah dia sebut sebagai macam ni Okey, dalam bahasa Arab kita sebut sebagai qaul itu terbahagi kepada dua, khabar dan juga insya. Okey, insya ini yang tidak berkait dengan betul ataupun salah, seperti fi'il amar, ta'ajub, seperti apa lagi istifham. Kemudian al-khabar ini ma yahtamilu sidqa wal kizba, itu baru dimasuk dalam bab al-khabar. Yang kamu masukkan di sini mubtada' dan khabar itu adalah dalam bab dalam qadiyah kita ada dipanggil sebagai contoh saya bagi tadi alam berubah-ubah. Okey. Alam itu adalah maudhu', berubah-ubah itu adalah mahmul. Kalau dalam ilmu nahwu ini disebut sebagai mubtada' dan mubtada' bagi maudhu', khabar itu adalah istilah bagi mahmul. Itu yang kamu maksudkan. Okey. Tasdikiyah ini dia adalah berkenaan dengan kita menghukum sesuatu dengan benar ataupun salah. Okey, faham Al-Amin? Adakah perbuatan boleh termasuk dalam tasawur? Perbuatan tidak. Dalam ilmu mantik kita hanya belajar ataupun dia hanya berbincangan tentang pemikiran. Bagaimana akal memahami sesuatu yang dia tidak berkait dengan perbuatan. Okey. Kalau yang kamu maksudkan tu, kalau perbuatan Rasulullah tu termasuk dalam sunnah lah. Antara sunnah Nabi, perbuatan dia, perkataan dia dan juga takrir, diam dia. Maka dia termasuk dalam sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Okey. Tasdik itu maknanya describe lah tasawur. Okey. Tasdik itu adalah lebih kepada judge. Kita menghukum. Seperti mana dalam kaedah tasdik al-hukmu, tasdik itu adalah hukum. Al-hukmu dalam kaedah fact yang penting
al-hukmu far'un tasawwuri. Menghukum sesuatu itu adalah mesti berdasarkan kepada tasawur. Tasawur ni adalah kita konsep memahami secara, kita hanya mengetahui benda tersebut dengan tanpa menghukum. Okey. Semuanya ada dalam bab qadiyah. Okey, ini kita akan bincang dalam bab qadiyah. Betul. Terima kasih Dr. Yaman. Okey. Habis saya layan soalan tu. Okay. Kalau ada soalan bagi tahu. Kemudian kita masuk dalam asrul Islam. Okey, maka dikenali sebagai zaman penterjemahan dan juga penulisan ilmu. Fakana min dimni ma tarajjamu minha ilmu mantik. Antara bentuk perkara yang diterjemahkan adalah ilmu mantik. Bukan sahaja ilmu mantik yang saya sebut tadi, ilmu handasah, ilmu ekologi, astrologi, ilmu medik dan sebagainya. Semua ilmu tu masuk ke dalam dunia Islam. Sebab umat Islam baru jumpa bila mereka menjelajah dunia-dunia yang lain. Okey, di antara ulama yang berkecimpung di dalam ilmu mantik ini, mereka adalah Abdullah bin Muqaffa' wa Abu Yusuf wa Yaqub bin Ishaq al-Kindi wal Farabi wa Ibn Sina wal Ghazali wa Ibn Haisam wa Ibn Rushd al-Qurtuba ataupun al-Qurtubi. Ini antara nama-nama yang penting. Jadi ringkas sangatlah tentang asrul Islam ni. Jadi kita lebih boleh menghurai lebih panjang lagi bagaimana kemasukan ilmu mantik ini. Ini kan maklumat yang kita boleh cari dalam internet. Tidak ada masalah. Okay, cuma kita nak jelaskan di sini bagaimana ilmu mantik itu masuk, iaitu melalui aktiviti penterjemahan. Itu yang kamu kena ingat poin dia. Ilmu mantik masuk ke dalam dunia Islam melalui aktiviti penterjemahan karya-karya umat terdahulu ataupun umat-umat lain selain daripada umat Islam. Maksud bila umat Islam membuka kota Rum, membuka kota Parsi, membuka banyak-banyak kota, maka banyaklah khazanah-khazanah yang mereka jumpai. Okey, pada zaman moden, okey, penyikat dia, summa fil asl hadis ghayyara mantiq manhajul qadim allazi i'tamada alaihi ala nazaratil istidlal ila manhaj hadis i'tamada ala istiqra wal u'tumida, ataupun kita kata i'tamada lah, fi'il bina maklum, ala istiqra wal istinbat, yu'rafu hadzal manhaj bil mantiqul hadis. Okey, pada zaman moden mereka menukarkan metodologi mantik klasik itu. Okey, sekejap. Mana ni? Okey. Ada lagi ya? Buang huruf waw. Okey, dia ada kata Yusuf wal Yaqub. Okey, Abu Yusuf Yaqub. Okey, boleh ambil pembetulan yang dibuat oleh Dr. Yaman tadi. Okey. Kemudian mereka menukar kaedah atau metodologi klasik yang diguna pakai dalam nadhariah dan juga istidlal kepada metodologi. Metod ni apa? Metod ni kaedah okey, hadis kepada metodologi moden yang mana lebih banyak bergantung kepada kaedah istiqra'. Istiqra' ni adalah tatabu' juz'i, iaitu dalam kaedah, dalam metodologi dipanggil induktif dan juga diduktif. Wa yu'rafu hadza manhaj bil mantiqul hadis, maka diketahui metodologi ini ataupun dikenali metodologi yang dikemukakan dalam asrul hadis ini adalah dengan mantik hadis, iaitu mantik moden. Okey, bagi saya mantik qadim dan juga mantik hadis ini dia adalah mempunyai kaitan yang sangat rapat. Sebab di dalam mantik qadim ada kaedah istiqra'. Sebelum kita nak menghukum, sebelum kita nak mengeluarkan kawaid kuliah ataupun kaedah kuli, maka kita akan menggunakan istiqra' di dalam mantik qadim sebelum kita nak membuat kias ataupun nak membina qadiyah. Jadi ulama akan menggunakan kaedah istiqra'. Dalam kaedah disebut sebagai as-sabru wa taqsim, iaitu kaedah as-sabru wa taqsim. Itu antara kaedah istiqra'. Jadi metod hadis ini dia adalah
sebahagian daripada mantik qadim. Mantik hadis itu adalah sebahagian mantik qadim. Cuma mantik hadis yang dimaksudkan pada di barat ini adalah mantik yang digunakan dalam kajian ilmu-ilmu tabi'iyah, ilmu-ilmu sains. Bukan ilmu-ilmu berkenaan dengan ketuhanan ataupun ilmu yang berkaitan dengan kajian terhadap teks, pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, kaedah atau mengeluarkan hukum. Tetapi subjek kajian itu berbeza. Mantik hadis banyak digunakan dalam ilmu praktikal, ilmu-ilmu sains, ilmu yang bersifat eksperimental, ilmu yang memerlukan kepada eksperimen. Itu kita ada pemerhatian, kemudian hipotesis, kemudian tahqiqul furud, kemudian barulah kita buat furud. Itu antara ilmu-ilmu yang dibincangkan dalam ilmu mantik hadis, iaitu bagaimana kaedah untuk kita membina teori. Maksudnya macam mana kita nak katakan teori tentang graviti dan sebagainya. Jadi kita gunakan metodologi mantik hadis. Okey okey. Wa qad kana lil ulama al-Islam sabqu fi i'timadi hadza manhaj jadid. Dia kata di sini turut disebut bahawasanya ulama Islam itu dia ada sumbangan mereka terhadap penggunaan metodologi yang dikatakan sebagai metod hadis ini. Wa minhum Ibnu Haytham haitsu i'tamada fi buhusi ala tajribah wal mulahadhah. Yang mana Ibnu Haytham ini ketika mana dia mengkaji tentang astronomi dan sebagainya, bergantung kepada tajribah. Tajribah itu berkenaan kepada eksperimental, wal mulahadhah dan juga pemerhatian. Fi awakhir qarn at-tasi', pada akhir kurun ke-9, ta'athara falasifa gharb bihadzal manhaj. Pada kurun ke-19 barulah ahli falsafah barat ini terkesan dengan manhaj ini. Wa min bainahum Roger Bacon, Francis Bacon wa Ishaq Newton. Ini antara tokoh-tokoh ulama ilmu usul hadis. Okey, apa yang kamu perlu faham di sini? Kamu kena tahu bahawasanya sekiranya soalan ditanya tentang jelaskan tentang perkembangan mantik pada zaman asrul hadis. Okey, iaitu kita kena faham, kita jelaskan bahawasanya mantik hadis ini bergantung kepada metod istiqra' dan juga istinbat, yang mana metod istiqra' dan istinbat ini ada juga digunakan oleh ulama Islam, yang mana mereka ini mendahului ulama ataupun pemikir ahli-ahli falsafah barat. Di dalam kajian mereka seperti disebut situ Ibnu Haytham, Ibnu Sina, kamu boleh sebut nama-nama tokoh yang lain. Nabdhatu qasirah an syakhsiyat Aristo wal Farabi wa Ibnu Sina wa Imam Ghazali. Okey, ini antara latar belakang secara ringkas berkenaan dengan individu ataupun tokoh, syakhsiah ni lebih daripada tokoh, Aristotle, Farabi, Ibnu Sina dan juga Imam Ghazali. Aristotle, nama dia adalah Aristo, lahir pada tahun 384 Masihi, Qabla Masihi, kemudian meninggal pada tahun 322 Qabla Masihi. Wa yu'rafu, dikenali sebagai al-muallim awal, dipanggil sebagai guru pertama di dalam ilmu mantik, sebab dialah yang menyusun ilmu mantik ini dengan secara sistematik. Ishamatuhu, okey, sumbangan dia, ya'udu Aristo wadi'il mantik. Aristotle ini dikira ataupun dianggap sebagai orang yang menyusun. Dia beza di antara wadi'. Wadi' ni adalah orang yang menyusun ilmu mantik. Seperti mana ilmu usul fiqh dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Okey, li'annahu awwala man jamma'a shitadul mantik. Kerana dia orang yang pertama yang menghimpunkan pecahan ataupun pelbagai ilmu mantik tersebut, wa hadzaba wa mabahithahu wa rattaba fusulahu wa ja'ala muqaddimah li dirasatil ulum al-aqliyah. Dan dialah yang mentahzibkan dia, meringkaskan dia, perbincangan dan menyusun bab-bab dalam tersebut dan menjadikan ilmu mantik ini sebagai pengantar. Sebab itu disebut sebagai prolegomena di dalam dalam pengkajian ataupun pembelajaran tentang ulum akliyah. Okey, ulum akliyah
dia ada sebab ulum ni terbagi kepada dua, ulum diniyah dan juga ulum akliyah. Termasuk ulum akliyah ni riyadhiyah, matematik, termasuk juga ulum akliyah. Sebahagian ulama mengatakan ilmu kalam juga termasuk dalam ulum akliyah. Ataupun dia adalah merupakan campuran di antara akliyah dan juga diniyah ataupun nakliyah. Okey, ulum akliyah ni merujuk kepada ilmu-ilmu yang sumbernya adalah akal. Itu kita nak mengetahui ataupun akal itu sebagai alat untuk nak mengetahui dalam ulum tersebut, seperti ilmu matematik, ilmu pembinaan, ilmu berkenaan dengan ilmu kimia, dan juga ilmu-ilmu yang lebih bersifat ilmu sains. Okey, ta'lifuhu kitab organon. Ni antara kitab organon ini maksudnya muqaddimah ataupun prolegomena, istilah dia. Organon ni adalah pengantar, ataupun kita kata adalah istilah bahasa Melayu yang lain, pengenalan ilmu, ataupun kitab dinamakan sebagai kitab pengenalan, ataupun kitab muqaddimah. Afkaruhu yara Aristo anal mantiq alatu fikri. Dia bagi Aristotle mengatakan mantik ini adalah alat berfikir. Jadi ilmu mantik ini dia adalah instrumen, alat yang digunakan ataupun konun yang digunakan untuk berfikir. Okey, kemudian berkenaan dengan Al-Farabi. Okey, syaratan serpihan, serpihan. Okey, Al-Farabi, kita tambah sedikit lagi. Abu Nas Muhammad bin Muhammad Al-Farabi lahir pada tahun 259, ni tak apalah. Okey, ishamatu, sumbangan dia, yu'rafu bi muallim thani li ihtimalil kabir muallafati muallim awal Aristo wa tafsiruha. Okey, dikenali sebagai muallim salmi, guru yang kedua, kerana dia orang yang sangat ataupun orang yang banyak mengkaji tentang penulisan-penulisan muallim awal, sehingga kan Ibn Sina mengatakan dia membaca kitab Aristotle ini sebanyak 40 kali tapi dia tidak faham. Tapi apabila dia menjumpa kitab syarahan Al-Farabi yang ditulis oleh Al-Farabi tentang penulisan Aristotle, maka baru dia faham. Maka sebab itulah mereka mengelarkan Al-Farabi ini sebagai guru yang kedua. Okey, wa min qasai falsafah Al-Farabi annahu hawala tawfiq baina falsafah Aristo wal falsafah Aflatun wa min jihatil ukhra baina din wal falsafah. Okey, antara ciri-ciri khusus pemikiran Al-Farabi ini, dia berusaha untuk mendamaikan, mengharmonikan pemikiran dua tokoh yang penting, iaitu Aristotle dan juga Plato. Sebab ada pertembungan di antara pemikiran kedua-dua tokoh ini. Jadi dia cuba untuk mengharmonikan pemikiran yang bercanggah tadi. Dan daripada sudut yang lain, mengharmonikan di antara agama dan juga falsafah. Jadi antara kepentingan tugas penting ahli falsafah Islam ini, sebab mereka menerima kritikan yang sangat hebat daripada ulama-ulama Islam, bahawasanya falsafah ini bukanlah ilmu yang agama, ilmu yang diiktiraf dalam Islam. Dia adalah merupakan ilmu dakhil, ilmu yang masuk ke dalam Islam. Jadi mereka menghadapi cabaran-cabaran tersebut, maka Al-Farabi berusaha untuk mengharmonikan falsafah dengan agama Islam, ataupun mengharmonikan pandangan-pandangan yang bercanggah di dalam ilmu mantik ataupun ilmu falsafah itu sendiri. Jadi itu sebab tu dia merupakan, jadi kalau kamu ingat Al-Farabi itu, maka dia adalah muallim thani, itu poin yang penting. Maka kalau pemikiran dia adalah taufiq baina din wal falsafah, ataupun taufiq baina falsafah Aristo dan juga falsafah Aflatun. Okey, antara penulisan dia mantik Farabi, Kaluan Ma'qul, Tawti'ah fil Mantiq, Syara'itul Yaqin dan juga Al-Burhan. Ini antara kitab-kitab dia. Ingatlah 2-3 pun cukup. Okey, afkaruhu, pemikiran dia. Yara Al-Farabi anal mantiq yuzawwidul alim al-lughah bimajmu'atin minal qawanin allati tusa'idu fil bina'i nusukihi.
Okay, di sini Al-Farabi berpendapat bahawasanya ilmu mantik ini dia memberi bekalan ataupun menyediakan kemampuan bagi seseorang dengan bimajmu'atin minal qawanin, dengan himpunan daripada undang-undang yang mana membantu pengkaji tadi alim, yuzawidu al-alim al-lughah. Alim lughah ni ahli bahasa ke? Orang ataupun orang yang pakar ataupun mengetahui tentang bahasa, dengan qawanin yang membantu dia fi bina'i nusukihi, dalam membina pemikiran dia ataupun dalam menyusun secara sistematik. Okay, itu antara pemikiran dia. Jadi dia mengatakan bahawasanya kepentingan ilmu mantik kepada seseorang itu adalah menyediakan kaedah-kaedah ataupun undang-undang yang membantu dia dalam berfikir. Itu secara ringkas berkenaan dengan pemikirannya. Okey, kemudian Ibn Sina. Ibn Sina nama dia adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Ibn Sina. Ishamatuhu yu'rafu bil mu'allim thalis bil mantiq. Dia dikenali sebagai guru yang ketiga di dalam ilmu mantik. Ushtuhira bil falsafah wa tib. Dia ini masyhur dengan ataupun dikenali dengan ilmu falsafah, tib, fizik dan juga matematik. Dia punya kitab dia Asy-Syifa, Najah, Uyun Hikmah, Isyarat wa Tanbihat. Ini semua kitab-kitab penting dalam falsafah dan juga ilmu mantik. Okey, pemikiran dia, Ibn Sina mengatakan ilmu mantik qadiman likulli ulum likaunihi alatun tumakkinuha min tahsili ulum an-nadhariyah wal amaliyah. Okey, Ibn Sina berpandangan ilmu mantik ni dia adalah ilmu yang berkhidmat. Dia adalah hamba. Katakan hamba, maksudnya dia berkhidmat. Dia berguna lah. Maksud berguna kepada semua bidang ilmu, iaitu dalam keadaan dia jadi alat yang digunakan untuk menghasilkan ilmu-ilmu nazari, ilmu-ilmu yang teori dan juga ilmu-ilmu yang bersifat amaliyah, praktikal. Seperti ilmu-ilmu yang berhajat kepada praktikal. Sebab dulu falsafah ini pengertian dia lebih umum. Dia masuk di situ ilmu medik, dia masuk dalam situ ilmu berkenaan dengan akhlak. Jadi sebab itu Ibn Sina memasukkan praktikal di dalam pengertian ataupun kepentingan ilmu mantik tersebut. Sebab falsafah dahulu dia merangkumi, menghimpunkan semua jenis bidang ilmu tersebut. Okey, dia pengertian yang sangat luas lah. Okey, kemudian Imam Ghazali, okey, ni antara tokoh yang selalu masyhur lah, maksudnya yang selalu ditanya. Kamu kena ingat lah, ni tokoh ni penting. Okey, Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Kemudian dia ini masyhur Ishtihara bil falsafah wal mantiq. Pakar dalam falsafah, mantiq, usul fiqh, ilmu kalam, tasawuf. Okey. Wa awwalu man qama bitahlil ilmi lil falsafah. Dia antara orang yang pertama menganalisis secara akademik perbincangan falsafah. Sebab dia ada tulis satu kitab Maqasidul Falsafah atau Maqasidul Falasifah, iaitu menghimpunkan semua idea-idea pemikiran ahli falsafah. Kemudian dia menulis pula kitab Tahafut Falsafah ataupun Tahafut Falasifah untuk mengkritik idea-idea tadi. Dalam kitab yang pertama Maqasid, dia hanya menghimpun semua pemikiran-pemikiran ahli falsafah dengan tanpa kritikan. Dalam kitab Maqasid Falsafah barulah dia mengkritik. Dalam kitab Tahafut Falasifah barulah dia mengkritik tersebut. Okey. Kemudian dia punya lagi sumbangan dia. Okey, awwalu mazzaja mantiq bil ulum Islamiyah. Okey, mazzaja di sini bukanlah dia mencampur adukkan. Jadi dia memasukkan ilmu mantiq ke dalam ilmu usul fiqh, ilmu kalam dan juga ilmu-ilmu yang lain. Atau termasuk dalam ilmu fiqh. Jadi dia antara orang yang, maksudnya ulama sebelum dia dah masukkan Al-Juwaini, Al-Baqilani dan sebagainya. Tetapi secara sistematik
itu dimulakan oleh Al-Ghazali. Okey. Kalau kita nak tengok contoh dia adalah kita baca dalam kitab Al-Mustasfa. Dalam kitab Mustasfa tu adalah kitab usul fiqh, tetapi di situ Imam Ghazali memulakan perbahasan dalam kitab Mustasfa dengan perbincangan ilmu mantik dahulu. Bukan saja-saja, tetapi adalah sesuatu yang disengajakan nak menyatakan bahawasanya ilmu mantik itu adalah ilmu alat ataupun ilmu metodologi untuk nak memahami ilmu usul fiqh. Jadi sebab itu kalau seorang yang tidak mengetahui usul fiqh, mengetahui mantik, maka dia tidak akan dapat faham kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali, kemudian tokoh-tokoh yang selepas itu At-Taftazani, Al-Iji, Al-Baji dan sebagainya. Tokoh-tokoh yang menggunakan menyerap ilmu mantik ini di dalam kitab-kitab mereka. Okey, antara kitab dia Maqasidul Falasifah, Qistatul Mustaqim, Mi'yarul Ilmi, Mihkakun Nadhar dan juga Al-Mustasfa. Okey, pemikiran dia mantik indahu wa alatun zihniyatun amatun lada bashar laisa haqran ala falasifah faqat. Okey, bagi dia ilmu mantik ini adalah alat bagi akal secara umum bagi semua manusia, bukan hanya dimonopoli ataupun dikuasai ataupun digunakan oleh ahli falsafah sahaja. Dia adalah ilmu yang bersifat qanun umum, apa panggil, universal punya law, universal law. Wa qala man la yuhitu biha, bagi mereka yang tidak menguasai ilmu mantik, falasiqata lahu bi ulumihi aslan, maka tidak dipercayai ilmunya. Itu sampai begitu dia menjadikan mantik ini sebagai ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang untuk nak memahami tentang ilmu-ilmu yang lain. Jadi Imam Ghazali ini dia menjadikan ilmu mantik itu sebagai mi'yar, mizan, alat dan juga muqaddimah bagi semua ilmu. Okey. Ikhtilaf ulama fil hukm ta'lim ilmu mantik, ini kita akan sambung pada esok hari. Jadi saya buka soalan sebelum kita tamatkan kita punya kelas kita pada malam ini. Okay, ada apa-apa soalan di Facebook ke yang mana tak faham, boleh kemukakan. Okey, boleh faham ke semua? Kalau saya laju sangat ke, kalau tak faham ke, boleh bagi tahu. Kita akan perbaiki pada masa yang akan datang. Okey. Okey, minta ustaz tolong terangkan tentang mabadi dan juga maqasid. Okey. Dalam setiap bidang ilmu, mana-mana bidang ilmu pun, di sana ada dua elemen, iaitu elemen mabadi dan juga maqasid. Okey, mabadi ini adalah elemen yang disebut sebagai asas ataupun prinsip bagi sesuatu ilmu. Okey, maqasid adalah tujuan ilmu itu dipelajari. Contoh, kita belajar ilmu mantik, tujuannya adalah untuk menghasilkan kias, maka itu adalah maqasid bagi ilmu mantik. Tetapi dalam kita nak buat nak sampai kepada maqasid, kita perlukan kepada mabadi. Mabadi inilah yang akan menjadi alat untuk kita sampai kepada maqasid. Jadi mabadi dia adalah qadhiyah. Mabadi dia adalah qadhiyah yang terdiri pada qadhiyah hamliyah dan juga qadhiyah syartiyah. Okey, jelas tak? Okay. Jadi sesuatu ilmu tu bukan dipelajari tujuannya adalah untuk mabadi, tetapi untuk maqasid. Tapi nak faham maqasid, nak capai kepada maqasid, perlukan kepada mabadi. Contohlah kita nak pergi sekolah. Sekolah itu adalah matlamat kita. Tetapi tujuan cara kita nak pergi sekolah tu, kita naik basikal. Maka itu adalah mabadi, dan maqasid itu adalah sampai ke sekolah. Jadi mabadi ini boleh banyak. So, boleh pergi sekolah dengan kereta, boleh naik motor, tumpang kawan, apa semua. Tapi maqasid daripada ilmu mantik itu, maqasid kita pada hari tersebut adalah nak sampai ke sekolah. Jadi begitu juga ilmu mantik. Kalau kita faham tujuan kita belajar ilmu mantik dalam bab tasawurat adalah untuk menghasilkan definisi,
Manakala dalam bab tasdiqat itu untuk nak menghasilkan kias, maka untuk nak menghasilkan definisi mabadi tariqah. Ya, betul. Ini tepat. Boleh juga. Maqasid itu adalah tariqah lil maqasid. Ataupun kita kata maqasid itu tawaqqafu 'alal mabadi. Dan ikhtilaful ulama fi hukmi ta'lim ilmu mantiq, iaitu perselisihan ulama berkenaan dengan hukum mempelajari ilmu mantiq. Pada muka surat 9 ya. Muka surat 9 berkenaan dengan hukum mempelajari ilmu mantiq. Okey, malam ni insya-Allah kita hurai panjang sikit sebab di kat sini ringkas sangat. Okey, kenapa Ibnu Salah mengharamkan juga tidak dinyatakan. Jadi insya-Allah kita akan cuba bincang isu ini secara terperinci. Okey. Ada muka surat 9. Okay, ada lagi tak yang nak masuk? Di Facebook dengar di Google Meet pun dengar. Kalau ada masalah teknikal beritahu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 9, iaitu berkenaan dengan perbincangan berkenaan dengan hukum mempelajari ilmu mantiq. Okay, kita baca kitab Waqa'a al-khilafu bainal ulama ala salasatil aqwal. Okay, berlaku khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan hukum mempelajari ilmu mantiq kepada 3 bahagian ataupun 3 pendapat 3 fatwa ataupun 3 pendapat. Al-qaulul awal, iaitu tahrimul istiqali bihi, iaitu mengharamkan pengajian ataupun pembelajaran ilmu mantiq. Ini adalah qaul yang masyhur dinisbahkan kepada Ibnu Salah dan juga Imam Nawawi. Okey, qaul yang kedua, istihbabul istiqali bihi, iaitu menggalakkan ataupun maksudnya Imam Ghazali menggalakkan mempelajari ilmu mantiq. Maksudnya mengatakan baguslah untuk mempelajari ilmu mantiq ini dan merupakan satu keperluan. Okey, qaul tsalis jawazul istiqal bihi binisbah lis-sahih al-aqli al-mumaris lil-kitab was sunnah. Okey, yumayyizu bihi sahih al-aqaid wa fasadiha wa yahrumu 'ala alladhi la yastati'u an yumayyiza baina sahih al-aqaid wa fasadiha wa qaul al-Farabi wa Ibn Sina wa Ibn Hazm. Okey, pendapat yang ketiga mengatakan harus mempelajari berdasarkan kepada tujuan untuk membetulkan akal yang bertujuan digunakan untuk memahami Al-Quran dan juga hadis. Alladhi yumayyizu bihi, yang mana tujuan daripada belajar ilmu mantiq itu adalah untuk membezakan akidah yang betul dan juga akidah yang salah, dan diharamkan ke atas mereka yang tidak mampu untuk nak membezakan di antara kesahihan dan juga kesalahan di dalam al-aqaid. Wa huwa qaulul Farabi wa Ibn Sina dan juga Ibn Hazm. Okey, huraian daripada perkara ini. Okey, kenapa berlaku khilaf di kalangan para ulama? Okey, pertama berkenaan dengan ilmu mantiq itu sendiri. Okey, sebab ilmu mantiq dia bukan satu zat yang satu, maksudnya satu benda yang disepakati. Okey, ilmu mantiq sebelum dia disusun ataupun dikemaskini oleh ulama Islam, dia ilmu ini bercampur dengan ilmu-ilmu pegangan akidah yang salah ataupun idea-idea ataupun teori-teori yang dikemukakan oleh ahli falsafah. Jadi waktu tersebut ilmu mantiq ini kita boleh klasifikasikan kepada 2 bahagian, iaitu ilmu mantiq pertama, ilmu mantiq yang makhlutah. Makhlutah ni apa? Bercampur dengan anasir-anasir yang salah ataupun anasir-anasir yang sesat. Maka di situ ilmu mantiq bahagian yang pertama ini, iaitu ilmu mantiq yang makhlutah ini, yang bercampur aduk. Kemudian ada satu bahagian lagi ilmu mantiq yang khairul makhlutah.
yang tidak bercampur dengan elemen-elemen sesat ataupun idea-idea falsafah yang bercanggah dengan akidah umat Islam. Jadi bila disebut ilmu mantik itu secara umum, maka kita perlu menganalisis perkataan ulama tersebut. Okay, adakah yang dimaksudkan Ibnu Salah itu adalah ilmu mantik yang mana satu? Yang bercampur dengan elemen falsafah yang sesat ataupun yang telah dibersihkan oleh ulama Islam yang hanya menjelaskan tentang manhaj ataupun metodologi dalam berfikir. Jadi inilah dua perkara yang berbeza. Pertama, ilmu mantik yang bercampur aduk, yang satu ilmu mantik yang telah dibersihkan oleh ulama Islam. Jadi bila kita tengok di situ, kenapa berlaku khilaf di kalangan para ulama, disebabkan oleh perbezaan maudhu', perbezaan topik, perbezaan elemen yang menyebabkan pengharaman. Jadi hari ini kita dah tahu tentang bahawasanya ilmu mantik itu ada yang telah dibersihkan oleh ulama Islam dan dijadikan sebagai satu metodologi dalam ilmu dan juga dalam membina ataupun membaca kitab-kitab turas. Okey. Jadi yang dimaksudkan oleh Ibnu Salah dan Imam Nawawi ini adalah ilmu mantik yang membawa kepada kesesatan. Ilmu mantik yang digunakan oleh sebahagian daripada Mu'tazilah dan juga ahli falsafah untuk membenarkan pegangan-pegangan mereka yang salah. Maka ilmu mantik yang ini adalah ilmu mantik yang tertolak ataupun ilmu mantik yang memang patut diharamkan, sebab dia boleh membawa kepada kesalahan dalam berfikir, iaitu mempertahankan pegangan yang salah. Jadi ilmu mantik ini digunakan dengan tempat yang salah. Itu menyebabkan pengharaman ilmu mantik. Itu adalah ailah pengharaman ilmu mantik tersebut. Okey. Kemudian qaul tsani istihbabul istiqal bihi. So Imam Ghazali ini seolah-olah sampai mewajibkan ilmu mantik itu dipelajari. Sebab apa? Sebab dia adalah muqaddimah ilmi ataupun muqaddimah ulum. Muqaddimah ataupun dikatakan sebagai pengantar kepada semua bidang ilmu. Jadi perlu pelajari kerana dia akan membina, menyusun akal seseorang itu apabila dia mempelajari mantik dan memahami tentang bagaimana logik itu berlaku. Okey, kaul yang ketiga adalah mereka meletakkan syarat. Maksudnya dia boleh mengharuskan, tetapi dia meletakkan syarat sekiranya seorang itu mampu untuk mengetahui ataupun membezakan di antara mana akidah yang betul, mana akidah yang salah, maka dibolehkan untuk dia mempelajari ilmu mantik. Ada yang tidak mampu, maka mereka tidak membolehkan untuk mempelajari ilmu mantik. Jadi penyelesaian kepada masalah pengharaman ilmu mantik ini, saya ingat sudah jelas. Sekiranya kita boleh membahagikan ilmu mantik itu kepada dua, iaitu ilmu mantik yang bercampur dengan falsafah yang sesat, yang bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis, dan ilmu mantik yang telah bersih, ilmu mantik yang suci, yang hanya dia menjadi metodologi dalam kaedah berfikir sahaja. Jadi itu kita jelas tentang pengharaman dan juga tentang perkara ini. Okay, ada iaitu ahamiyatu ilmu mantik fi hayatil yaumiyah. Kepentingan ilmu mantik dalam kehidupan seharian. Jadi kita belajar ilmu mantik ni sebenarnya ilmu logik lah. Kalau di barat mereka klasifikasikan ataupun menggunakan istilah ilmu mantik itu sebagai ilmu logik, dan memang dipelajari di sekolah rendah, di sekolah menengah, di peringkat universiti kan. Dia adalah ilmu berkenaan dengan rasional, ilmu yang tidak perlu dibuktikan. Okey. Kemudian kepentingan yang pertama, tawdihu mabadi' tafkir as-salim, iaitu menjelaskan kaedah-kaedah ataupun prinsip-prinsip asas berfikir secara betul, berfikir secara salim, tepatlah. Yang kedua, tamiyatul quwwatil aqliyah. Okey, dia sekejap. Okay. Ini dah habis tadi. Okey, yang kedua, okey, tamiyatu quwwatil aqliyati bimuzawalatil bahsi 'anit turuqit tafkir. Okey, iaitu meningkatkan kekuatan akal dengan sebab dia dah mengetahui tentang kaedah
dalam kaedah cara untuk berfikir. Okey, tamiyatul quwwatil aqliyah bi muzawwalatil bahsi fi turuqit tafkir. Okey, dia mampu untuk meningkatkan. Contoh kita ada pengetahuan tentang takrif. Maka kita akan mampu untuk menilai definisi yang dikemukakan oleh seseorang. Adakah definisi itu tepat ataupun tidak tepat. Okey, untuk pengetahuan kita dalam kias, sekiranya kita tahu bagaimana untuk nak membina kias burhan ataupun kias yang diiktiraf di dalam ilmu mantik, kias yang menghasilkan ilmu, maka orang yang mendatangkan kias, kita boleh nilai kias ini sampai tak ke tahap kias yang betul ataupun kias yang tepat, kias yang menghasilkan ilmu. Jadi kita ada kemampuan untuk nak menganalisis mana maudhu', mana mahmul, mana muqaddam, mana tali di dalam kias tersebut. Okey. Kemudian kita juga tahu tentang dilalah. Contoh macam kita baca Al-Quran. Allah SWT menyebut sebahagian daripada ayat-ayat yang hanya menyebut contoh macam mana Imam Syafi'i mengeluarkan hukum tentang wanita yang ketika mana haid, tempoh bersuci bagi seorang wanita, disebut salah satu quru'. Jadi perkataan quru' tersebut, adakah itu adalah dilalah mutabaqah ataupun dilalah iltizamiyah ataupun dilalah tadammuniyah. Jadi kalau kita baca Al-Quran menggunakan ilmu mantik, lebih tepat lagi tentang bab dilalah, maka kita akan dapat tadabbur Al-Quran itu dengan lebih baik. Ini yang banyak digunakan dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Kasyaf dan sebagainya. Okey, yang ketiga, tarbiyatut tafkir yang ilmi sahih mabniun ala al-waqi', iaitu melatih pemikiran saintifik yang benar berdasarkan kepada realiti. Okey. Jadi mantik ini memandu kita untuk menghasilkan pemikiran yang saintifik berdasarkan kepada realiti sebenar ataupun kebenaran. Yang keempat, tamyizul afkar shaibah anil khati'ah. Kita dapat membezakan pemikiran yang tepat dengan pemikiran yang salah. Sebab seseorang, contoh seseorang bila dia bertanyakan soalan yang tidak bercanggah dengan akal. Contoh dia kata ayah lebih muda daripada anak. Contoh seorang buat lawak, dia kata saya yang sambut mak saya ketika mak saya lahir. Itu pemikiran ataupun dakwaan yang bercanggah dengan akal ataupun dengan logik. Okey. Kemudian habis tentang bab tersebut dan kita cuba tengok kita punya aktiviti sini. Okey, soalan muka surat 12, kita tengok latihan kat situ. Jadi soalan SPM ni insya-Allah dia berlega dalam soalan-soalan yang berkaitan yang ada dalam buku teks saja. Okey, kenapa limaza tabira al-Aristo wadi'ul mantik? Kenapa yang Aristo ni dianggap sebagai orang yang mengasaskan ilmu mantik ataupun orang yang menulis ilmu mantik? Sebab dia adalah orang yang menyusun kaedah-kaedah ilmu mantik. Kemudian ta'rif ilmu mantik kita dah pelajari, wa alatun qanuniyatun ta'simu muru'atu hazihna anil khata'. Okey, bayin maudhu' ilmu mantik, jelaskan maudhu' ilmu mantik iaitu al-ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqah al-musilu ila maklumat maklumat yang tidak diketahui, al-majhulah. Okay, ini benar senanglah. Uzkur salasah umur tubrazu ahamiyatul ilmu mantik fil hayati yaumiyah. Sebutkan 3 perkara yang menjelaskan tentang kepentingan ilmu mantik yang kita belajar tadi. Tawdihul mabadi tafkir, tamiyatul quwwatul aqliyah, meningkatkan kemampuan berfikir, menjelaskan tentang prinsip-prinsip asas dalam berfikir secara tepat, melatih pemikiran dan juga membezakan di antara pemikiran yang betul dan juga pemikiran yang salah. Okey, yang kelima, uzkur ba'dha manatiqah, sebutkan sebahagian ulama mantik. Al-manatiqah ini adalah ulama mantik, mereka yang pakar dalam ilmu mantik. Sekejap. Okey. Ada soalan ke?
Okey, kenapa ilmu ni dinamakan ilmu mantik? Okey, ilmu mantik sebab dia berkaitan dengan pemikiran. Perkataan an-nutqu itu adalah merujuk kepada kekuatan. Dia ada 3 kekuatan. Pertama, quwwatul talaffuz, quwwatul nutqi, iaitu kemampuan kita bercakap. Kemudian kekuatan tafakkur. Sebab nak bercakap itu kena melalui proses berfikiran. Itu kekuatan yang satu lagi adalah merujuk kepada akal. Akal manusia, iaitu merupakan sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia itu ada kemampuan untuk berfikir. Jadi kekuatan ketiga-tiga tadi dia ada kaitan. An-nutqu itu dengan percakapan, kemudian dengan akal, kemudian dengan kemampuan untuk berfikir. Jadi ilmu mantik disebut sebagai ilmu yang berkaitan dengan ketiga-tiga kekuatan tadi. Kemampuan kita untuk bertutur menggunakan akal, dan juga kelebihan yang Allah SWT berikan kepada kita, iaitu quwwatul aqliyah, kekuatan akal. Okey. Kemudian berlaku khilaf, yang soalan yang ke-6, waqa'a khilaf baina ulama fi hukmi ta'lim ilmu mantik. Uzkur ara'hum bil ijaz, sebutkan secara ringkas. Okey, ini yang kita jelaskan tadi. Pendapat yang mengharamkan, pendapat yang menggalakkan, dan juga pendapat yang meletakkan syarat. Itu boleh, tetapi dengan syarat dia mampu untuk membezakan yang mana betul, yang mana salah. Dan sekiranya dia tidak mampu untuk nak menilai mana betul yang mana salah, maka dia diharamkan untuk mempelajari ilmu mantik tersebut. Okey, soalan yang seterusnya, ikhtar ijabah sahihah, sebutkan pilih jawapan yang betul. Tadi. Okey. Payah juga mengajar pakai ni. Okey. Ini dah jelas dah soalan tadi. Okey. Okey, ayin misal sahih litasdiq. Okey, Alkitab yang alif tu Alkitab, ini adalah tasawur. Okey, ni tasawur, ni bukan tasdik sebab dia mufrad. Okey, bab hadiqatul jamilah. Okey, ini adalah tasdik. Sebab kita nak menghukum jamilah ini dengan hadiqah. Okey, Abdullah, ini adalah tasawur. Hazihi madrasah, ini juga adalah tasawur. Okey. Kemudian jawapannya adalah ba lah. Okey. Man qail bi istihbab istiqabi ilmu mantik. Siapa yang menyatakan ataupun wajib, harus, perlu belajar ilmu mantik. Imam Ghazali lah. Ilmu mantik yang qasimu ila mufrad wal murakkab, ini lafzun. Tasawur wa tasdik, ini adalah jawapan dia. Kuli wa juz'i, bukan dia. Tam wa naqis, ini adalah istiqra' ataupun ta'rif. Okay, kuli wal juz'i ini adalah dalam bab kuliatul khams, dalam bab alfas. Okey, jadi jawapannya adalah tasawur tasdik. Tu ingat lah. Okey, isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Imla al-faraghat al-atiyah. Okey, yumayyizul insan anis sa'iril haywanat. Maka jawapan dia adalah al-akal. Jawapan di sini adalah akal. Saya dah beli dah pen ni, tapi dia macam okey. Sini akal. Allah SWT. Susah, tak apalah. Okey, al-muslimun lam yashtaghilu bil qawanin fikri illa fil asri al-Abbasi. Jawapan dia al-Abbasi. Maksudnya umat Islam tidak mengkaji tentang pemikiran ataupun undang-undang pemikiran ini kecuali pada zaman Abbasi. Dia dikenali sebagai zaman penterjemahan dan juga zaman penulisan. Okey,
wa qala ni man la yuhita biha fala siqata laha bi ulumihi aslan. Siapa yang tidak menguasai ilmu mantik, man lam yuhitu biha fala siqata lahu, maka dia tidak ada kepercayaan atau ilmu dia tidak boleh diterima. Maka ini adalah kata-kata Imam Ghazali. Kata-kata ni masyhurlah di dalam kitab Al-Mustasfa. Okey, al-faedah asasiyah li ilmu mantik wa tamyiz afkarus saibah anil qatiyah, iaitu membezakan di antara pemikiran yang betul dengan pemikiran yang salah. Okey, ini jawapan dia. Kemudian yang kelima, idrakul mufrad an ghairi hukmin alaihi bi isbati aw nafi. Okey, at-tasawur maka jawapan dia adalah tasawur, iaitu mengetahui satu perkataan ataupun single tanpa kita menghukum sama ada dengan isbat ataupun nafi. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya, yahtajul insan ila ilmi mantiq li tathbiti ma'lumati adillati wa sunul aqli anil qata'i fil fikri. Okey. Jadi manusia memerlukan kepada ilmu mantiq untuk menyusun maklumat dalil dan untuk memelihara akal daripada kesalahan. Maka jawapan dia betul lah. Okey. Jawapan dia adalah betul. Faedatul ilmu mantiq ya ismatu zihni anil qata' fil fikri. Faedah ilmu mantiq adalah memelihara akal daripada melakukan kesalahan ketika dalam berfikir. Ya, jawapan dia betul. Yang ketiga, qawanin ta'simu mura'atuha zihna anil qata' fi tafkir ya ta'riful ilmu mantiq. Okey, ini pun betul. Iaitu undang-undang yang menjaga memelihara akal daripada kesalahan dalam berfikir, itu adalah definisi ilmu mantiq. Okey, ya'udu Aristo wadi'un ilmu mantiq. Ya'udu ni fi'il maf'ul thani maf'ul yang kedua. Ya'udu okey, Aristo wadi'un ilmu mantiq. Maf'ul kita isim bina majhul juga ni. Okey. Ya, dia mutaaddi kepada dua maf'ul. Okey. Dikira Aristotle itu sebagai pengasas ataupun penulis bagi ilmu mantiq. Ini pun betul. Istihabah, ni salah lah. Imam Nawawi menggalakkan ataupun mewajibkan belajar ilmu mantiq. Okay, itu salah. Okey, itu sangat tu. Okey, kemudian kita masuk bab dilalah. Okey, bab ni kena ada fokus yang lebih sedikit lah. Sebab dia memerlukan kekuatan kita untuk memahami tentang perbahasan ini. Jadi harap-harap kita bersedia untuk okey. Kenapa tidak dikira? Sekejap saya baca. Ada soalan. Ustaz, kaul ketiga iaitu kaul Ibn Hazm dan Ibn Sina menyatakan bahawa diharamkan ilmu mantiq kerana mereka yang tidak mampu menilai akidah yang benar dan salah. Bukankah mantiq itu untuk menilai kebenaran? Bukankah mantiq itu untuk membantu menilai kebenaran dan kesalahan? Okey, dia begini. Jawazul istiqal bihi binisbati lis-sahihil aqli mumarisi lil kitabi was sunnah alladhi yumayyizu bihi sahihul aqaid wa fasadiha. Maksudnya ada kemampuan, ada manusia ni dia ada kemampuan akal yang berbeza-beza. Maksudnya ada orang mampu untuk berfikir dengan lebih, ada orang dia hanya mampu untuk berfikir benda-benda yang ringkas, benda-benda yang mudah sahaja. Contoh, 1 tambah 1, okay, ramai yang boleh tahu. Tapi sekiranya negatif 1 tolak negatif 10, ataupun persamaan X kuasa 2 sama dengan berapa, itu antara persoalan-persoalan yang salah, yang sukar. Jadi bagi orang yang tak mampu untuk nak tahu tentang, nak menilai mana betul mana salah, maka jadi dia nak belajar ilmu mantiq tu pun sudah menjadi satu keberatan. Sebab akal dia tak mampu untuk nak memahami perkara-perkara yang lebih complicated. Itu maksud dia. Maksud dia orang yang ada kemampuan. Sebab macam contoh
Orang tu dah tak mampu nak membaca, dah tak mampu nak mengira, kan? Jadi macam mana dia nak belajar ilmu yang lebih sukar, ilmu mantik? Walaupun kita kata ilmu mantik ni dapat membezakan di antara yang betul dan salah, tetapi ilmu ni perlu kecerdikan, kemampuan untuk mengetahui tentang perkara tersebut. Okey, itu maksud dia. Okey. Kenapa tidak dikira sebagai tasdik? Ada maudhu' dan mahmul, ustaz. Okey. Sebab di situ dia bukan dalam ilmu nahwu. Kita sebut di sini sebagai ini adalah madrasah. Maksudnya di situ adalah kita tidak menghukum madrasah itu dengan mahmul yang tertentu, kan? Ini tu isim isyarah tu. Ini hadza madrasah. Kalau dia kata hadhihi madrasah jamilah, barulah di situ ada maudhu' dan mahmul. Okey, sebab di situ la yahtamil sidqa wal kizba. Sebab hadhihi madrasah la yahtamil sidqa wal kizba, tidak mengandungi maklumat salah ataupun betul. Jadi tidak ada hukuman di situ, tidak perlu kita menghukum. Maka dia dikira sebagai tasawur sahaja.